Lillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah an-nabi al-ummi wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah kepada semua sidang jemaah hadirin maupun mungkin di sana ada muslimat yang berada di sini di pusat Islam atau kompleks Islam Tengku Mukhris maupun yang juga menonton dalam talian dalam Facebook kita. Saya dan sahabat saya Dr. Rahman mendoakan semua sidang hadirin dan hadirat berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa di bawah perlindungan dan pemeliharaan Allah SWT. Hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita pada hari ini kita insya-Allah akan mengadakan sedikit perbincangan yang merupakan suatu perkongsian maklumat ataupun ilmu yang memang menjadi satu tradisi kepada universiti yang kita sayangi ini. Kita maklum universiti kita adalah universiti yang sentiasa menekankan konsep integrasi ilmu nakli dan juga akli dalam kita menjayakan agenda besar ini. Maka pihak USIM mengadakan siri tazkirah sains Islam. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, saya mohon juga kerjasama, kalau boleh hadir ke dalam lagi bagus, untuk kita sama-sama dapat memberi tumpuan dan juga boleh memberi sedikit semangat kepada penceramah ataupun pengisi panel ini berkongsi maklumat. Pada tengah hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk yang berbunyi hubungan qalb ataupun the spiritual heart dengan kecerdasan kerohanian dan kesihatan. Saya Dr. Muhammad Rushdan bin Muhammad Jailani, seorang pensyarah di program pengajaran akidah dan agama di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM. Bersama saya ialah Dr. Muhammad Rahman bin Omar, iaitu seorang pensyarah yang juga merupakan pakar perubatan dalam di Fakulti Perubatan dan Kesihatan USIM. Selamat datang doktor, apa khabar? Sihat? Jadi pada tengah hari ini, untuk sesi yang mukadimah ini, saya ingin menerangkan sedikit kepada semua sidang jemaah yang saya hormati tentang qalb itu. Dan qalb itu, kalau kita katakan dalam bahasa Arab, alif lam qaf lam ba ataupun qaf lam ba itu, dia mempunyai beberapa makna. Dan makna yang umumnya yang kita boleh lihat dalam beberapa kamus Arab, dia akan diterjemahkan sebagai jantung, pusat peredaran darah. Dan dalam satu lagi kamus, di dalam kamus Ibnu Manzur, iaitu kamus lisan Arab, dia menyatakan qalb itu ialah segumpal daging mudrah yang menggantung pada sesuatu. Jadi itu takrifan dalam kamus. Dan qalb itu juga dia sebenarnya adalah perkataan bahasa Arab yang berasal daripada perkataan qalaba, yang kalau kita terjemahkannya dalam bahasa Melayu, dia bermaksud berubah ataupun berpindah, berbalik dan juga berbolak-balik.
Dan qalb ini sebenarnya kalau kita lihat dalam makna yang fizikal, kita akan boleh kaitkan dia dengan jantung. Qalb itu adalah jantung, dan jantung ini kalau secara fizikal nanti akan dibicarakan dengan lebih panjang oleh Dr. Rahman. Cuma secara umumnya kita akan kaitkan qalb itu dengan keadaannya berdetik, dia naik dan turun, berbolak-balik kerana dia mengepam darah dan seumpamanya. Itu tarifan qalb dalam konteks fizikalnya. Dalam konteks bahasa terjemahannya ke dalam bahasa Melayu, qalb ini biasanya kita akan terjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai hati, iaitu hati. Cuma bila terjemah dalam hati, kita akan nampak terjemahan dalam bahasa Inggeris adalah liver, bukannya heart. Ya, tapi di sini kita kena faham dalam konteks perbahasan qalb yang kita masukkan di sini adalah dia bukanlah liver, tetapi dia adalah jantung. Cuma dalam bahasa Melayu dikaitkan dengan hati secara bahasanya. Tetapi kalau tuan-tuan melihat dengan lebih mendalam, dalam konteks bahasa Melayu pun, walaupun hati itu diterjemahkan untuk perkataan qalb itu, tetapi dia sebenarnya akan memberi maksud juga kepada jantung. Kerana di situ kita akan lihat banyak term ataupun kalimah bahasa Melayu yang dikaitkan dengan hati yang merujuk kepada maksud maknawi ataupun spiritual. Contohnya kita kata apa? Cendera hati, senang hati, okey, kemudian suka hati dan seumpamanya. Dan dalam konteks yang lain, qalb ini akan boleh kita lihat dalam perspektif rohani, iaitu maknawi. Dan di sinilah yang kita akan bahaskan dalam konteks bagaimana ianya ada kaitan dengan kecerdasan spiritual ataupun kemampuan kita, kemampuan seseorang insan itu mampu untuk boleh merasai kebesaran Allah dan seterusnya mampu menjadi seorang insan yang soleh dan taat dan patuh dan merasai ianya seorang khalifah yang sentiasa mahu untuk menyerah kepada Allah. Di sini qalb akan diertikan dengan sesuatu yang bersifat lutf, rabbaniyah ataupun rabbaniyun, rohaniyun. Lutf, rabbaniyun, rohaniyun. Ini adalah istilah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya, khususnya dalam Ihya Ulumuddin. Dia mengaitkan qalb itu adalah suatu elemen yang bersifat rohani, dan kerohanian itu akan dikaitkan dengan apa? Akan dikaitkan dengan bagaimana ianya ada suatu hakikat insan yang halus, yang boleh mengenali, yang boleh mengetahui, yang boleh diajak berbicara, yang boleh dituntut, yang boleh diberi pahala dan juga dosa. Jadi itu adalah adalah satu lagi dimensi qalb yang kita kaitkan dengan elemen rohani. Jadi saya stop setakat ini dulu sebagai satu mukadimah saya, dan saya berjemput Dr. Rahman bin Omar untuk menerangkan tentang keadaan qalb dalam konteks kesihatan, khususnya dalam konteks perubatan. Saya persilakan Dr. Rahman. Terima kasih Prof. Rusdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ramai hadirin yang datang hari ini untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu dalam tazkirah sains Islam. Dan seperti diberitahu tadi, kita cuba untuk integrasikan ilmu nakli akli juga dengan sains dari segi kesihatannya. Jadi definisi yang telah Dr. Rusdan beritahu tadi, iaitu segumpal daging dalam manusia ataupun juga pusat kepada sesuatu, pusat kepada manusia itu. Jadi di sini memang bila kita berkata macam itu, jelaslah apa yang dimaksudkan itulah jantung. Okey, bagi bahasa Melayunya jantung. Walaupun bahasa Inggerisnya memang kebanyakan definisi qalb ni merujuk kepada
daripada heart, jadi ialah jantung. Cuma bila dalam bahasa Melayu kita banyak guna perkataan hati, jantung hati, macam sakit hati dan sebagainya. Jadi fungsi jantung dari segi sudut kesihatan adalah pelbagai dan sangat-sangat penting. Maksudnya manusia itu bila bernyawa, kita iktirafkan bila jantung masih berfungsi. So bila jantung sudah tidak berfungsi, secara automatiknya kita sahkan seorang insan itu telah meninggal dunia. Jadi fungsi fizikal jantung jelas, iaitu mengepam darah ke seluruh badan, termasuk organ-organ utama seperti hati, buah pinggang, otak dan juga kita punya anggota tubuh badan. Jadi darah ini mengandungi banyak nutrien yang diperlukan oleh tisu-tisu dan sel di seluruh badan beserta oksigen. Jadi sekiranya terdapat gangguan secara fungsi fizikal, maka kadar optima fungsi seorang insan itu akan terganggu dan akan menyusahkan, mendatangkan pelbagai penyakit. Dan terdapat juga beberapa penyakit fizikal yang boleh melibatkan jantung, seperti kita panggil sakit serangan heart attack ataupun saluran darah tersumbat di jantung, kita panggil, ataupun nama perubatan dia ialah ischemic heart disease. Juga boleh dapat lemah jantung, iaitu jantung gagal berfungsi atau gagal mengepam darah secukupnya, ataupun juga injap jantung tidak berfungsi dengan bagus, dan juga rentak jantung yang tidak normal, atau kadang-kadang kita panggilkan boleh menyebabkan pitam atau pensan. Jadi ini adalah 4 penyakit utama jantung atau COP dalam secara perubatan. Jadi seterusnya, bila kita kaitkan dengan kesihatan dan juga kesihatan fizikal, kerohanian dan juga emosi, COP ni juga secara saintifiknya juga telah kita buktikan mempunyai hubungan, kita panggil neuro-cardiovascular connection, maksudnya hubungan dengan saraf. Saraf seperti kita tahu, otak, dan hubungan ini adalah sangat unik, di mana jantung dan otak sentiasa berhubung untuk memastikan keadaan seorang insan itu sentiasa optimal dan berfungsi dengan baik. So ini sangat penting sebab kita, dan juga dari segi perubatan juga COP ni merujuk kepada psikologi, moral dan juga kita punya kerohanian ataupun spiritual. So dalam bidang perubatan sekarang, kita panggil rawatan spiritual itu adalah juga sama penting dengan rawatan perubatan moden, dan kita integrasikan mereka dengan rawatan spiritual sebab telah terbukti rawatan spiritual juga mampu menyembuhkan pesakit dengan lebih cepat dan juga mengurangkan kesakitan pesakit serta kadar keterukan sesuatu penyakit itu. So itu antara yang bagaimana dari segi fizikalnya. Seterusnya, dalam jantung juga, walaupun dia ialah satu jantung kita panggil otot atau daging, ianya juga merembeskan beberapa jenis hormon. Hormon-hormon tersebut sangat penting dalam kita punya fungsi seseorang insan atau manusia. Antara hormon yang dirembeskan ialah termasuk oksitosin dan juga ANP nama dia. Jadi dua hormon ni membantu dalam kita panggil hemodynamic atau hemodynamic stability. Contohnya bila hormon jantung terdapat tekanan darah turun ataupun berlakunya kekurangan air dalam badan, jantung automatik akan dirangsang untuk merembeskan beberapa jenis hormon untuk memastikan tekanan darah manusia sentiasa kekal normal supaya dapat bekalan darah kepada seluruh tubuh badan. So dari segi fizikalnya ini yang kita boleh simpulkan. Seterusnya dari segi
Saya rasa lepas ni kita sambung lagi dan seterusnya kita bincang balik dari segi kerohanian oleh Dr. Rushdan. Terima kasih Dr. Rahman. Sudah hadirin yang saya muliakan sekalian. Dalam kita membahaskan qab dalam aspek spiritualnya, di sana sebenarnya kita boleh melihat dan merujuk kepada ayat Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, Al-Quran menyebutkan lebih daripada 144 kali. 144 kalimah yang boleh dikaitkan dengan qab. Yap. Dan hanya 4 atau 5 saja yang dikaitkan dengan jantung fizikal. Yang lain itu adalah dikaitkan dengan jantung spiritual, iaitu spiritual heart. Dan kalau kita boleh lihat dalam hadis, diterangkan juga seperti yang tuan-tuan maklum bagaimana hati itu adalah suatu elemen yang paling penting yang akan menentukan hasil ataupun keadaan manusia itu. Sama ada dia itu seorang yang baik, sihat, mulia, bernilai berpegang dengan prinsip yang betul dan sebagainya, terletak juga kepada hati. Dan di sinilah kalau kita lihat dalam konteks ini, sebenarnya kita kena faham banyak ayat Quran yang mengaitkan hubungan qalb dengan hal-hal yang kita kaitkan sebagai berfikir, iaitu akal. Saya suka ingin nyatakan di sinilah fungsi utama USIM dalam bidang-bidang pengajaran yang berkaitan untuk melihat dan menghuraikan konsep berfikir dan konsep akal, minda, rasional, kognitif dengan lebih luas dan lebih tepat lagi. Kerana dalam konteks barat, psikologi barat, mereka hanya meletakkan manusia itu dalam bentuk dikotomi atau dualism, iaitu jasad dan minda sahaja. Tetapi dalam konteks kita, dalam konteks kerohanian Islam, ataupun bila kita membicarakan mengenai manusia dalam konteks Islam, kita di situ akan meletakkan ada lagi unsur yang lain, iaitu unsur roh, yang di sana ada kaitannya dengan akal spiritual dan juga hati, iaitu hati spiritual. Dan apa yang ingin saya sebutkan di sini adalah hubungan qalb dalam konteks kecerdasan rohani di sini, yang ianya bukan kecerdasan rohani seperti yang difahami oleh orang-orang barat, sekularis ataupun psikologis barat, yang hanya meletakkan idea rohani itu sebagai suatu yang luar biasa yang tidak mampu dikawal oleh rasional, iaitu metakognitif secara masih lagi beredar dalam lingkungan rasional. Tapi bagi kita, spirituality ini adalah mungkin luar daripada batas rasional. Kerana apa? Pembincangan mengenai roh, mengenai hati, akal ini, dia adalah sesuatu yang sangat rohani dan ianya melangkaui batas-batas fizikal ataupun batas-batas sesuatu yang boleh kita ukur dengan ukuran saintis di makmal. Dan saya nak kaitkan dalam konteks kecerdasan rohani ini dengan ayat Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Yang maksudnya, ketahuilah kamu bahawa Allah menghidupkan bumi. Okey, saya baca semula. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka, mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut, maka hati mereka menjadi keras dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan bagaimana kalau kita gagal untuk membentuk hati kita menjadi hati yang lunak untuk menerima hidayah Allah dan bersedia untuk menerima hidayah Allah, maka kita tidak akan mampu mencapai maksud mengenali Allah, dan akhirnya kita tidak akan mencapai keadaan kesedaran yang tinggi ataupun God conscious untuk kita sentiasa mengenali Allah pada setiap masa dan keadaan.
Dan satu lagi poin yang saya ingin kaitkan dalam konteks kecerdasan rohani ini, sebenarnya dia akan dikaitkan dengan sebenarnya fungsi qalb ini bukan sekadar dikaitkan dengan melahirkan perasaan ataupun merasai sesuatu emosi ataupun emotional and feeling, tapi dia juga adalah sesuatu yang sebenarnya mampu untuk menerima dan meyakini sesuatu perkara. Dan hal ini bezanya adalah akal kita mungkin mampu melihat satu yang boleh diukur dengan panca indera saja, tetapi qalb yang spiritual akan boleh melihat hakikat sesuatu itu. Dan yang kedua adalah hati ini juga mampu melihat secara batin. Itu sebabnya dalam Quran disebutkan apa, antara ayatnya lahum qulubun yaqiluna biha ataupun lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan kata lain, Allah menyebut dengan jelas di sini, bagi mereka hati yang mereka berfikir atau mampu berfikir dengannya, ataupun bagi mereka hati yang mereka tak menggunakannya untuk memahami sesuatu. Jadi di sini konsep berfikir itu juga sebenarnya banyak dilakukan oleh hati ataupun qalb ataupun spiritual heart, bukan sahaja dilakukan oleh akal ataupun dalam konteks psikologi barat dikatakan sebagai brain. Jadi itu kefahaman yang harus kita miliki di Universiti Sains Islam Malaysia ini, agar kita boleh membahaskan konsep akal, konsep rasional dengan lebih luas dan dengan lebih tepat berdasarkan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Jadi Dr. Rahman, mungkin saya persilakan untuk terangkan sedikit tentang bagaimanakah kita nak menjaga kesihatan jantung kita ataupun yang mana-mana yang berkaitan dengan jantung. Silakan Dr. Rahman. Okay. Terima kasih Dr. Rushidan. Sedikit saya nak tambah mengenai beberapa kajian di barat. Mereka yang menerima pemindahan jantung daripada individu lain mempunyai personality pemilik jantung asal, juga mempunyai sedikit skill dan juga memori. Jadi sebenarnya jantung masih ada konsep mereka jantung tersebut mempunyai merupakan pusat dan bukan sahaja otak, merupakan pusat kepada sesuatu memori dan juga sesuatu skill. Jadi dari segi kesihatan, kita macam saya dah jelaskan 4 jenis utama jantung, penyakit jantung, dan dari segi kesihatan kita perlulah sentiasa memastikan kesihatan jantung itu secara optimal. Secara mudahnya melalui pemakanan yang normal ataupun seimbang, dan satu lagi melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak aktiviti fizikal yang tidak membebankan jantung. Dan bagi mereka yang telah mempunyai penyakit jantung, berbincang dengan doktor apakah aktiviti dan pemakanan yang sangat sesuai. Tapi bagi saya antara yang paling penting ialah apa yang menyebabkan jantung ini tertekan atau stres dari segi makanan, iaitu mereka mempunyai makanan yang sangat tinggi garam. Jadi kurangkan makanan dari yang mempunyai garam, dan juga makanan yang sangat tinggi kandungan lemak kandungan lemak. Jadi ini juga akan menyebabkan jantung ni bekerja lebih kuat untuk mengepam darah ke seluruh badan dan juga menjaga memastikan fungsi seluruh badan tu kekal optimal. Jadi saya rasa antara yang boleh kita buat, dan saya rasa sebagai seorang Islam kita tahu macam Dr. Rushidan dia cakap kesihatan spiritual tu juga sangat penting. Jadi kita punya ibadah juga sangat penting, sentiasa diamalkan, juga membantu dari segi kesihatan fizikal jantung. Sebab kita nampak mereka pesakit-pesakit yang diberi bantuan psikososial dan juga spiritual treatment mampu membantu peningkatan kepada kadar keupayaan jantung mereka. Jadi itu dari segi perubatannya. Balik kepada doktor. Masih Dr. Rahman, dan sedikit dalam ruang masa yang ada ini, saya rasa sebagai kesimpulan apa yang telah kita bincangkan pada tengah hari ini, pertamanya kita boleh lihat bagaimana dalam konteks Islam, bila kita membicarakan tentang qalb, kita boleh lihat ada 2 maksud di situ.
Satu, qalb yang dikaitkan dengan physical heart, iaitu jantung kita di sebelah kiri dada kita. Yang kedua adalah the spiritual heart, iaitu jantung yang maknawi. Dan kedua-duanya ada hubungan. Kita tidak pisahkan antara jantung fizikal dan jantung maknawi. Kedua-duanya harus dan mesti diberi dan dijaga, dan diberikan juga usaha untuk memeliharanya daripada sebarang kesakitan. Kalau jantung fizikal itu seperti yang disebut oleh Dr. Rahman, jangan bagi dia terlampau bekerja kuat, tertekan, dan mungkin dia akan sakit jantung, lemah jantung dan sebagainya. Manakala konteks jantung spiritual, ianya harus dijaga dan dipelihara daripada terlibat dengan segala unsur-unsur yang boleh mengotorkan diri maknawinya itu, iaitu kita mengelakkan daripada sebarang dosa dan juga daripada memiliki sebarang bentuk nilai-nilai yang bersifat mazmumah. Jadi kalau kita pelihara kedua-duanya, iaitu physical heart dan spiritual heart, insya-Allah kita akan jadi seorang yang seimbang, iaitu seimbang rohani dan jasmani, seimbang jantung zahir dan juga yang batin. Dan dengan itu sebenarnya kita akan boleh memiliki keadaan mampu untuk merasai kebesaran Allah pada setiap masa dan ketika. Oleh mana hati kita yang rohani itu akan boleh menerima hidayah Allah dengan mudah, dan ianya akan juga boleh memanifestasikan tindakan yang tepat dan betul. Dengan hati yang bersih tadi, dia akan memancarkan lagi keadaan kita berkata dengan perkataan yang benar, kita bertindak dengan pertindakan yang benar, dan kita akan sentiasa mencari redha Allah lebih daripada redha-redha yang lain, khususnya redha nafsu syahwat kita yang sentiasa membawa kita ke arah kehinaan dan juga kerendahan. Jadi tuan-tuan sekalian, saudara jemaah sekalian, kita juga melihat dalam konteks ini besarlah harapan kita supaya pada Husin, bila mana kita melihat perbahasan yang ada dalam dunia barat, dalam psikologi barat khususnya, dalam kaunseling barat, kita harus membuat suatu penelitian, tidak menerimanya dengan seadanya. Kita harus atau mesti untuk mengkaji betul dan tidak betulnya pemikiran barat itu, ataupun pemikiran unsur-unsur yang dikaitkan dengan sekularis barat itu. Kita mesti sentiasa membahaskannya dalam konteks Quran dan hadis untuk kita pastikan ianya adalah tepat dan benar. Rahman, mungkin kata terakhir tadi dah. Okey. Jadi tuan sekalian, saya fikir setakat ini dahulu sesi tazkirah Syekh Islam kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ianya dapat memberi manfaat pada saudara hadirin sekalian, dan insya-Allah siri ini akan disambung pada bulan-bulan yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.